Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami akan membentangkan rancangan perniagaan kami berdasarkan report rancangan perniagaan kami. Nama perniagaan kami adalah Wardrobe Gadis Enterprise. Okey, kita tengok report ni. Muka depan. Kemudian tengok isi kandungan, kita ada 7 item. Okey, so ni adalah bahagian pertama untuk rancangan perniagaan kami iaitu pengenalan. So, Wardrobe Gadis ni bisnes yang kami jual baju bundle, tapi baju bundle kami bukanlah baju bundle sebarangan lah. Maksudnya yang kami pilih, yang kami untuk kami jual kepada customer tu memang yang in top quality, premium quality punya. Dan idea ni sebenarnya kami dapat bila kami tengok dekat macam pasaran sebelah KL, Johor semua tu dah banyak ada macam tu. So kami tengok yang sebelah utara ni kurang ada. So kami ambil peluang ni lah untuk kami mencuba menjual baju bundle. Okay, so untuk next pula visi, misi dan objektif kami. Yang pertama, kami nak kuasai pasaran pusat pakaian di Malaysia. Tapi dalam masa yang sama kami mesti nak tawarkan harga yang berpatutan kepada pelanggan kami. Kami nak kuasai pasaran tapi kami akan tawarkan juga harga yang berpatutan kepada kami punya customer. Okay, yang kedua pula adalah misi kami. Misi kami yang pertama, kami akan pastikan baju-baju yang kami jual, produk kami akan sentiasa dapat sambutan dekat media sosial. Dan yang kedua, kami akan memaksimumkan keuntungan sebanyak yang kami boleh. Dan objektif kami adalah berterusan memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan kami lah. Dan pasti kami akan pastikan kami punya produk tu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang terbaik untuk kami bagi kepada kami punya customer. Okay. So next, maklumat perniagaan. Kami memulakan modal perniagaan adalah sebanyak 85,000 dan kami punya bentuk pemilikan adalah perkongsian. Kami ada 4 pemilik dan kesemua pemilik berkongsi jumlah peratus pemilikan yang sama iaitu sebanyak 25%. Okey, itu untuk bahagian yang pertama. Okey, kita masuk pula kepada bahagian 2 iaitu rancangan sumber manusia. 2.1 iaitu keperluan perjawatan. Sebagai pengurus besar ni, dia perlu merancang dan menyusun suatu organisasi itu supaya ahli-ahli dalam sebuah organisasi tersebut dapat bergerak ke arah matlamat yang ditetapkan oleh syarikat dan mencapai keuntungan dalam perniagaan mereka. Seterusnya ialah gaji, faedah dan perlindungan. Okey, kita tengok ada nama pekerja 4 orang iaitu yang pertama Nur Akilah, gaji kasarnya ialah 2,500. KWSP pekerja dikenakan sebanyak 11%, manakala KWSP majikan dikenakan sebanyak 12%. Bagi Nur Akilah, KWSP pekerjanya ialah RM275, potongan KWSP pekerjanya, dan potongan perkeso pekerjanya berdasarkan gajinya iaitu RM12.25. Maka jumlah potongan yang perlu ditolak daripada gaji kasarnya ialah sebanyak RM287.25. Maka dapatlah gaji bersihnya iaitu RM2,212.75. Okey, KWSP majikan pada Nur Akilah ialah RM300, manakala perkeso majikan bagi Nur Akilah ialah RM42.85. Seterusnya iaitu Anis Insyirah. Gaji kasarnya ialah sebanyak RM1,500. KWSP pekerjanya ialah RM165 dan perkeso pekerjanya yang berdasarkan gajinya iaitu RM7.25. Maka jumlah potongan yang dikenakan kepada Anis Insyirah RM172.25. Maka gaji bersihnya ialah RM1,327.75. KWSP majikan bagi Anis Insyirah ialah RM180, manakala perkeso majikan pada Anis Insyirah ialah berdasarkan gajinya RM1,500. Perkeso majikannya adalah RM25.35.30. Manakala Alia dan Nurin mempunyai gaji kasar yang sama iaitu RM1,400. Maka jumlah potongan KWSP pekerja mereka berdua ialah RM154. Jumlah potongan perkeso pekerja mereka berdua ialah RM6.75. Jumlah potongan kedua-dua KWSP pekerja dan perkeso pekerja ialah RM160.75.
Maka gaji bersih bagi mereka berdua ialah RM1,239.25. KWSP majikan kepada mereka berdua ialah RM168. Perkeso majikan berdasarkan gaji mereka iaitu RM1,400 ialah RM23.65. Ini adalah jumlah kesemuanya, jumlah senarai. Maka jumlah kecaruman KWSP keseluruhannya ialah RM1,564. Jumlah caruman per keso kesemuanya RM148.50. Seterusnya kita tengok kepada susun atur pejabat. Okey, ini adalah susun atur pejabat kami. Kita ada kaunter, bilik cukupan pakaian, bahagian pilihan baju, papan iklan, bilik iron dan pintu utama. Ini adalah penerangannya. Seterusnya senarai perabot dan peralatan pejabat. Kita ada 7 perabot dan 9 peralatan yang dari lain-lain pembekal. Ya? Senarai pembekal dan kos perabot dan peralatan pejabat. Pembekal kita ada 3 iaitu kedai bandar di Instagram, kedai tag nama baju, kedai plastik bungkusan di Shopee. Okey, ini kos perabot dan peralatan dan alatan pejabat per unit. Okey, bagi harga meja kaunter RM350, meja RM250, okey, kursi RM50, senarai seperti dalam tabel ini. Seterusnya, tengok perbelanjaan rancangan sumber manusia. Ini adalah kos perabot dan alatan pejabat mengikut jumlah keperluan perniagaan kami, iaitu 2 buah meja, 11 kerusi, 2 komputer, 2 mesin duit, 2 alatan tulis, 2 rak susunan fail, 5 rak gantung baju, 2 papan stiker dan 2 stiker. Ini adalah kos mengikut jumlah barang yang kami perlukan dalam perniagaan kami. Jumlah kos keseluruhannya bagi kos perabot dan alatan pejabat ialah RM10,655. Jumlah kos pembekal dan kos perabot dan alatan pejabat ialah RM58,775. Saya akan bentang bahagian 3 iaitu rancangan operasi ataupun dikenali sebagai pengeluaran. Okey, 3.1 produk pengeluaran. Premis kami iaitu premis wardrobe gadis akan jual pakaian bandel dan semestinya pakaian bandel yang kami jual tu berkualiti setanding dengan harga. So sebelum kami pasarkan kepada orang ramai, kami akan pastikan cek segala kerosakan yang ada dekat pakaian tu. Seterusnya 3.2 anggaran pengeluaran bulanan dan juga tahunan. Okey, bahan mentah utama kami ialah baju. Untuk sebulan, kos yang dikeluarkan untuk baju ialah sebanyak RM3,500 dan kos setahun ialah RM42,000. So, bahan mentah yang kedua iaitu tag brand. Kos bulanan ialah RM150 dan untuk setahun sebanyak RM1,800. Dan bahan mentah seterusnya ialah transparent plastic bag untuk kegunaan waktu pack baju customer order nanti. So, kos untuk sebulan yang dikeluarkan ialah sebanyak RM360 dan RM4,320 untuk kos setahun. So, total kos yang kami guna untuk setahun ialah sebanyak RM48,120. Okey. Seterusnya 3.3 sumber-sumber bahan mentah. Untuk baju, supplier kami ialah kedai bandar di Instagram. Disebabkan kami beli secara pukal, so kos untuk satu guni ialah sebanyak RM350. Untuk tag baju, supplier kami kedai jahit tag nama. Untuk kos seunit ialah sebanyak 50 sen. Dan untuk transparent plastic bag, supplier kami ialah kedai di Shopee. Harga seunit untuk setiap plastik tu ialah sebanyak RM1.20. Okey. Seterusnya, 3.4 keperluan mesin dan peralatan. Yang pertama, mesin jahit. Supplier bagi mesin jahit ialah Young Sewing Machine Enterprise. Okey, kami hanya menggunakan satu mesin, so kos seunit ialah sebanyak RM890 saja. So yang kedua, setrika. Supplier untuk setrika kami ialah IKEA. So kami memerlukan sebanyak 2 buah setrika, so kos bagi kedua-dua setrika ialah sebanyak RM120 dan kos untuk seunit ialah sebanyak RM60. Okey, seterusnya 3.5 susun atur pengeluaran. Okey, kami ada seperti yang ditunjukkan, kami ada 6 step yang perlu kami ikut sebelum pasarkan kami punya baju. So, step yang pertama ialah kami akan ambil stok pakaian bandar yang dijual tu.
So step yang kedua, kami akan asingkan stok pakaian ikut dia punya grade untuk memudahkan kami mengesan kerosakan atau kekotoran yang ada. So step yang ketiga, kami akan jahit tag jenama iaitu wardrobe gadis dekat setiap baju. Okay, step yang keempat, kami akan labelkan harga ikut grade yang diasingkan. Okay, dan seterusnya step yang kelima, kami akan ambil ukuran setiap baju untuk diletakkan pada info pakaian sewaktu kami nak pasarkan nanti. So akhir sekali step yang keenam, kami akan pastikan ukuran setiap baju diletakkan. So step yang keenam, kami akan snap gambar pakaian yang dah siap, ada label harga, tag brand wardrobe gadis dan ukuran yang tepat untuk dimuat naik dalam akaun media sosial nanti. Okey, seterusnya 3.6 perbelanjaan rancangan operasi. So wardrobe gadis enterprise ni ialah pengeluar produk pakaian wanita. Okey, yang ditunjukkan ni ialah jadual perbelanjaan rancangan pengeluaran bagi tahunan. Okey, bagi gaji dan saraan secara langsung, untuk 2 orang pekerja yang di bahagian pengeluaran ni akan mendapat gaji sebanyak 1,300 setiap seorang. Dan KWSP yang dikenakan kepada setiap pekerja ialah sebanyak 12%. Okay, bagi perkesu untuk setiap pekerja pengeluaran ni ialah sebanyak RM21.85 mengikut jumlah gaji lah. Okay, overhead tetap gaji dan saraan secara tidak langsung. Gaji penyelia ialah sebanyak 1,400. Okay, KWSP yang akan dikenakan kepada penyelia ialah sebanyak 12%. Dan perkesu untuk penyelia ialah RM23.65 mengikut gaji yang ditetapkan. Okey, seterusnya pembelian aset. Okey, pembelian aset kami terbahagi kepada 2 iaitu perabot dan juga peralatan. Okey, kos perabot bagi bulan pertama ialah sebanyak RM10,655 dan sama juga dengan kos untuk setahun. So, okay. Untuk kos bahan langsung untuk bulan pertama ialah sebanyak RM5,410 dan juga untuk setahun sebanyak RM64,920. So, total kos untuk semua perbelanjaan kami ialah sebanyak RM20,612.35 untuk sebulan, dan untuk setahun pula ialah RM130,143.20. Lihat pada skrin, saya akan masuk kepada 4.1 iaitu produk. Produk yang ditawarkan oleh kedai kami iaitu wardrobe gadis adalah produk yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Kita masuk kepada 4.3 iaitu lokasi. Kami lebih aktif berniaga secara atas talian memandangkan sekarang adalah musim COVID-19 dan kebanyakan kawasan masih lagi berada dalam keadaan PKPB. Jadi, dengan berniaga secara online juga merupakan peluang dan kesempatan untuk kami menambahkan lagi keuntungan perniagaan kami. Okey, anda boleh lihat pada poin ketiga. Kami telah meletakkan link bagi laman sesawang kami pada Instagram dan Facebook. Anda boleh terus klik link tersebut. Masuk kepada 4.5 iaitu strategi pemasaran. Segmentasi pemasaran yang pertama adalah demografik bagi umur. Okey, kami meletakkan lingkungan umur antara 16 tahun hingga 35 tahun. Golongan remaja dan dewasa. Kerana bagi kami mereka ini sangat suka bergambar dan juga mengupload di media sosial. Jadi di setiap gambar mereka itu pasti mereka menginginkan baju yang berlainan tapi dalam harga yang murah. Seterusnya adalah strategi pemasaran sasaran. Yang pertama adalah pemasaran tertumpu. Seperti yang saya katakan tadi, fokus utama kami menjual baju ini kepada semua wanita peringkat umur, tak kira remaja, dewasa ataupun orang tua. Yang kedua adalah pemasaran mikro, pemasaran tempatan. Kami menjual baju mengikut stok yang ditempah, bergantung pada jualan kami. Kalau jualan kami banyak, kami akan ambil stok yang banyak ataupun stok itu lebih. Kalau jualan sikit, kami akan ambil stok yang kurang. Kita masuk kepada kedudukan pasaran. Yang pertama, produk yang dibezakan. Anda boleh mendapat
3 jenis baju di kedai kami, iaitu knitwear, sweatshirt dan juga cardigan. Setiap baju mempunyai corak yang tersendiri, antaranya adalah vintage, floral, pastel color dan juga tie-dye. Dua adalah gambar yang dibezakan seperti yang anda boleh lihat di bawah. Ini adalah logo kedai kami, iaitu Rajak Gadis. Kami menggunakan tema warna iaitu merah jambu dan ungu. Pada pendapat kami, warna-warna tersebut merupakan warna kegemaran kebanyakan wanita di luar sana dan warna tersebut juga merupakan trend pada masa kini. Okey, seterusnya, The Home for Fashionista adalah tagline kedai kami yang memfokuskan kepada wanita yang suka berfashion dan bergaya. Dan kita masuk kepada analisa pesaing. Terdapat 2 pesaing daripada kedai kami, iaitu Falika Enterprise dan juga Baju Enterprise. Masing-masing menjual knitwear bandil. Kekuatan pada kedua kedai adalah mempunyai pengikut yang ramai di media sosial kerana mereka sudah lama beroperasi, dan kelemahan mereka adalah mereka tidak membuat sebarang promosi. Kita masuk kepada perbelanjaan rancangan pemasaran. Pengeluaran baju bagi setiap unit. Jumlah keseluruhan kos adalah RM10 baju bagi setiap unit. Yang kedua adalah tokokan keuntungan. Bagi peruncit adalah 40%, bagi pengguna akhir adalah 65%. Yang ketiga adalah sasaran jualan. Bagi pelanggan dan peruncit adalah RM67,200, bagi pelanggan dan pengguna akhir adalah RM59,400 dan jumlah keseluruhan adalah RM100,026. Okey, bagi perbelanjaan rancangan pemasaran, jadual perbelanjaan rancangan pemasaran tahunan jumlah besar pada bulan pertama adalah RM4,550 dan bagi tahunan adalah RM40,850. Okay, next pula adalah rancangan kewangan kami. Untuk kos projek, kami telah berbelanja sebanyak RM44,214.95 sen. Dan untuk sumber pembiayaan kami, modal kami tadi dah kami beritahu sebanyak RM85,000 dan RM70,000 adalah daripada modal kami sendiri dan RM15,000 adalah pinjaman daripada luar, iaitu kami pilih untuk meminjam dengan mara. Okay, so next. Okay, ini adalah penyata belanjawan tunai bagi wardrobe gadis. Kalau tengok bulan pertama ni adalah tengok dekat jumlah pembayaran ni, bulan pertama lebih tinggi berbanding bulan-bulan yang lain, sebab bulan pertama ni adalah bulan pertama kami memulakan perniagaan. So kami kena berbelanja lebih, terutamanya di bahagian belanja organisasi lah, dekat bahagian penubuhan dan juga permulaan. Untuk bulan pertama tinggi berbanding yang bulan-bulan lain. Okay, so ni adalah seterusnya penyata pendapatan kami bagi penyata pengeluaran. Okay, kami punya kos untuk overhead adalah sebanyak RM23,368.20 sen. Itu untuk overhead, dan total kos perkilangan adalah sebanyak RM119,488.20 sen. Okey, ni penyata pendapatan pula. Okey, kalau tengok dekat sini, pulangan jualan kami adalah sebanyak RM653,400. Itu untuk pulangan jualan dah. Dan setelah ditolak dengan belanja dekat sini, total adalah sebanyak RM238,478.80 sen. So itu adalah untung bersih kami.